Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga murid-murid dalam keadaan sehat dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Baik, insya-Allah kita belajar pada hari ini berkaitan dengan sejarah. Sebelum itu kita imbas semula apa pelajaran yang telah dibelajar sebelum ini, iaitu berkaitan dengan jatah negara. Okey, berkaitan dengan jatah negara, murid-murid kena tahu setiap item yang ada pada jatah negara ini. Ini adalah lambang sebuah negara. Okey, dan kita perlu tahu apa makna di setiap logo ini ya. Kalau tengok dalam gambar ini, okey, yang mana bulan dan bintang pecah 14 menandakan sebagai bintang pecah 14 menandakan 13 negeri dan termasuk wilayah persekutuan. Maksudnya ada 14 bintang semua. Okey, kemudian bintang bersama anak bulan melambangkan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia ini. Kalau tengok ada 2 ekor harimau. Apa maksud ini? Maksudnya adalah haiwan rasmi Malaysia, iaitu harimau Melaya yang melambangkan simbol keberanian. Okey, kemudian kita tengok juga ada perisai ya. Kalau tengok di tengah-tengah itu adalah perisai. Dalam perisai itu ada beberapa item ataupun logo-logo yang boleh kita terjemahkan. Sebagai contoh, 5 bilah keris melambangkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kemudian di bawahnya ada beberapa jalur warna, iaitu merah, hitam, putih dan kuning, menunjukkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Kemudian di bawahnya pula ada logo Sabah dan juga Sarawak, dan di tengah dia adalah bunga raya sebagai lambang bunga kebangsaan Malaysia. Dan kiri dan kanan perisai pula itu ada imej pokok Pinang dan jambatan Pulau Pinang, menunjukkan sebuah negeri di Pulau Pinang, dan juga pokok yang berada sebelah kanan itu adalah melambangkan negeri Melaka. Dan paling penting dalam jatah negara ini adalah moto yang ada pada slogan bersekutu bertambah mutu, yang membawa maksud adalah kesatuan rakyat, bermufakatnya rakyat, maka negara semakin maju. Baik, itu berkaitan dengan jatah negara. Topik ini sangat penting untuk kita belajar kerana kita tidak mahu ada rakyat Malaysia menjadikan logo ini ataupun jatah negara ini sebagai ejek-ejekan yang pernah berlaku pada tahun sebelum-sebelum ini. Ini di mana keculuparan orang yang tidak ada identiti patriotik telah mengubah jatah negara ini. Walaupun mungkin ini adalah satu bentuk karya, tetapi kita ada undang-undang yang mana undang-undang Malaysia kita melindungi dan menjaga imej negara ini. Jadi kita tidak mau melahirkan rakyat Malaysia yang pandai tetapi tidak mempunyai etika, tertib, adab terhadap negara. Jadi ini perkara ini yang kita tidak mahukan. Okey, baik. Untuk seterusnya kita akan masuk kepada topik yang baru, adalah bendera kebangsaan Malaysia. Berkaitan dengan bendera kebangsaan Malaysia ini, murid-murid kena tahu yang pertama sekali, apa nama bagi bendera kebangsaan Malaysia ini. Siapa yang mereka cipta, asalnya siapa yang mereka cipta, dan ada beberapa item ataupun identiti pada bendera ini yang perlu kita ketahui. Sebagai contoh, bilangan jalur, warna yang ada, dan bentuk-bentuk yang ada pada bendera ini. Dan perlu kita ketahui makna di sebalik warna-warna yang ada. Dan perlu juga pelajar ketahui bagaimana kita kena beradab, bagaimana kita menghormati bendera ini. Akan kita ulas pada hari ini. Baik, kita pergi kepada perkara yang pertama. Untuk makluman murid-murid, yang mana bendera kebangsaan ini pernah dipertandingkan untuk mereka cipta, yang hasilnya
dimenangi oleh saudara Encik Muhammad Hamzah. Di mana pertandingan ini telah dianjurkan pada tahun 1949. Penyertaan untuk pertandingan ini seramai 373. Ramai tu kan. Nah, daripada ramai-ramai itu, inilah yang terpilih bendera asal Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian untuk makluman murid, sebelum bendera sekarang ini berlaku pindaan. Ada beberapa siri pindaan dilakukan. Antara dia, reka bentuk asal yang dicipta oleh Encik Muhammad bin Hamzah berada sebelah atas kanan sekali. Kemudian dipindah pula pada tahun tidak dinyatakan di sini ya. Dan seterusnya pada tahun 1950 ataupun pindaan yang kedua dan seterusnya pertambahan pada jalur 11 jalur pada tahun 1957 dan menjadikan kepada 14 jalur iaitu pada tahun 1963 yang terbentuknya 13 buah negeri dan termasuk wilayah persekutuan. Okey, ini adalah jalur gemilang bagi nama bendera kita. Yang mana reka ciptaan asal adalah Muhammad bin Hamzah. Okey, baik. Kalau murid-murid mau baca lebih detail berkaitan dengan penciptaan ini, boleh merujuk kepada muka surat 123 123. Yang mana beliau mengambil reka cipta ini daripada bendera Johor dan juga pengaruh Turki Uthmaniyah. Okey, baik. Kita pergi kepada fakta jalur gemilang. Ini penting. Kita kena tahu apa yang dimaksud dengan bulan, bintang, warna dia, jalur dia apa ni. Jadi kita pergi kepada yang pertama sekali. Bulan dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Penting. Ini adalah image ya. Kemudian bintang 14 yang menunjukkan bahawa 13 negeri dan satu wilayah persekutuan. Okey. Kemudian warna kuning dan anak bulan bintang menunjukkan apa ni? Warna kuning ini tengok. Ini menunjukkan adalah lambang Duli Diraja Yang Maha Mulia Agung ya. Yang mana kita kena menghormati ataupun rakyat Malaysia kena memahami maksud warna kuning ini, melambangkan kesetiaan kepada raja dan negara ya. Okey, kemudian warna biru tua. Apakah yang maksud dengan warna biru tua ini? Warna dia bukan sekadar warna hanya tempekkan macam tu saja, tetapi membawa maksud. Maksud dia adalah perpaduan rakyat berbilang kaum dalam negara. Yang mana kita dalam negara ini ada ramai kaum. Yang paling besar adalah Melayu kan. Kemudian diikuti dengan Bumiputera dan juga India dan juga Cina kan. Dan juga bangsa-bangsa lain. Yang mana kita dapat hidup harmoni disebabkan kita bersatu padu. Jadi kita kena mengangkat dan menjunjung apa yang ingin dibawakan oleh bendera Malaysia ini. Okey, kemudian warna merah menunjukkan keberanian. Kita tidak gentar walaupun negara kita ni sedikit kecil berbanding negara seperti China, India maupun Amerika, tetapi kita juga mampu untuk bersaing sekarang ni kita boleh bersaing juga dalam sukan-sukan antarabangsa. Kita tunjukkan keberanian kita, kesungguhan kita. Okey, baik. Kemudian warna putih menunjukkan kesucian dan keluruhan. Menunjukkan kita ni betul-betul menjaga adab, menjaga keharmonian. Semua nilai-nilai murni itu kita terapkan dalam menegakkan negara kita. Jadi penting sebenarnya untuk kita memahami erti di sebalik setiap jalur gemilang ini. Okey, baik. Antara perkara penting ketika menyambut kemerdekaan, bila ingin mengibarkan bendera, kena kibarkan dengan betul.
Contoh yang tanda right ini adalah bendera dikibarkan dengan betul. Kalau yang salah ni sebelah kanan ni. Boleh tunjuk, tengok kan bendera di mana bulan dan bintang tu terbalik. Ini kaedah yang salah, elakkan. Jangan buat macam ni. Kalau jumpa, betulkan. Okey. Perkara yang pelajar perlu titik beratkan juga adalah etika menaikkan bendera kebangsaan. Yang pertama sekali, kena berpakaian kemas. Yang kedua, memastikan bendera tidak meleret atau menyentuh tanah. Kita pun kalau pakaian kita ni tersentuh tanah kotor, kita pun tidak suka kan. Apatah lagi bendera Malaysia. Kena dijaga. Pastikan bendera dalam keadaan baik sebelum dinaikkan. Uji tali bendera bagi memastikan ia teguh dan tidak mudah putus. Ini sangat penting. Jangan ketika tarik lagu ketika lagu kebangsaan negaraku dimainkan, kemudian bendera itu dinaikkan, tiba-tiba tali terputus. Ini sebaiknya dielakkan ya. Menaikkan dan menurunkan bendera dengan tertib secara perlahan dan kena mengikut irama lagu kebangsaan ya. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, naikkan bendera sepenuhnya dahulu, kemudian diturunkan ke separuh tiang. Okey, apabila bendera hendaklah diletakkan di bahu ataupun ditantang apabila sampai di bawah. Ini penting, jangan biarkan terkena lantai ya. Kena letak di bahu sebelah kanan ya, untuk menghormati bendera. Dan sekiranya kita berkabung, ada kematian, contoh mangkatnya raja, kita akan mengibarkan bendera separuh tiang sahaja. Okey, ini penting ya untuk murid-murid tahu berkaitan dengan pengibaran bendera kebangsaan kita. Etika yang perlu kita jaga. Ini antara contoh kesilapan yang berlaku ketika mengibarkan bendera kebangsaan kita ya. Jadi sekiranya murid-murid ada nampak macam ni, tolong tegur untuk diperbetulkan. Seandainya pemilik bendera ini ataupun pengibar bendera ini berdegil, anda berhak untuk membuat laporan polis. Kerana ini menunjukkan imej perang kepada Malaysia. Kerana beraninya menterbalikkan bendera kita. Dan ini juga adalah salah satu contoh pelajar yang tidak bertamadun bagi cikgu, kerana telah menterbalikkan bendera kebangsaan kita dengan sengajanya. Ini kalau tentera maksudnya ini pengisytiharan perang. Jadi sepatutnya kita tidak mengamalkan sikap sedemikian. Murid-murid kena menghormati bendera kita. Kerana apa? Kerana ini adalah imej kita. Okey, baik. Setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Moga ada manfaatnya untuk pelajaran hari ini. Tugasan bagi murid-murid, sila jawab kuis online ataupun Kahoot pada link yang akan cikgu sertakan dalam ruangan komen. Ingat, ujian kuis ini hanya berlangsung selama 3 hari sahaja. Jadi sila jawab dan menggunakan nama yang betul. Baik, mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang cikgu mengendalikan kelas pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.